Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Julia untuk memudahkan cerita. Julia bekerja sebagai seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan. Bila kita sebut pekerjaan sebagai seorang pramugari ni, kita dah boleh bayanglah macam mana. Apa tu syarat-syarat nak lulus tu. Dia kena cantik, badan kena lawa, lepas tu kena cukup tinggi, barulah boleh lulus bekerja sebagai seorang pramugari. Macam itulah Julia. Julia cantik. Samalah macam rakan-rakan sekerja dia. Dekat syarikat penerbangan tu ada ramailah pramugari, pramugara, semuanya cantik, semuanya ada rupa. Dalam ramai-ramai pramugari tu adalah seorang ni yang sangat cantik. Nama pramugari yang cantik ni adalah Suzy. Tapi sebenarnya Julia ni tak adalah kenal sangat Suzy. Dia macam kenalan je lah, kenalan di syarikat penerbangan tu. Maknanya kalau berjumpa tu angkat tangan macam tu je lah. Angkat tangan, senyum, tak adalah bersembang, rapat macam kawan. Bila Julia sendiri sebagai seorang perempuan boleh puji Suzy ni cantik, maknanya memang cantik lah. Apatah lagi di mata lelaki. Suzy sangat terkenal dekat situ. Memang ramai yang mengorat dia. Daripada passenger, daripada penumpang, pramugara sampailah pilot. Semuanya cuba nak mengorat dia, nak jadikan dia sebagai girlfriend. Memang tak dapat dinafikan. Kadang-kadang tu timbul juga perasaan jealous dalam hati Julia. Bukan Julia seorang lah. Pramugari yang lain pun sama. Jealous dengan kecantikan yang dimiliki oleh Suzy. Tapi nak buat macam mana kan, itu rezeki dia lah. Dapat paras rupa yang cantik macam tu. Pada mulanya, Julia langsung tak terfikir apa-apa yang bukan-bukan lah pasal Suzy ni. Sampailah satu hari. Pada satu hari ni, adalah salah seorang kawan Julia, pramugara lah. Dia mengorat Suzy. Dia nak jadikan Suzy ni girlfriend dia lah, makwa dia. Tapi Suzy menolak. Tak nak. Maklumlah Suzy ni semua orang nak. Orang atasan, pilot pun nak dia. Jadi bila dah ada pilihan macam tu, pilot pun nak dia, kenapa dia perlu pilih pramugara? Macam tu lah. Lepas dia kena tolak tu lah, lepas dia kena reject tu, pramugara ni mula buka mulut, mula bercerita kepada semua kru penerbangan dekat situ. Dia sebarkan kabar angin lah. Katanya Suzy ni dia cantik, bukan cantik asal. Ada sebab kenapa dia jadi cantik macam tu di mata manusia. Katanya Suzy ni dia memakai susuk. Bila Julia dengar apa yang kawan dia si pramugara ni cakap, dia memang tak percayalah. Takkanlah Suzy pakai macam tu, zaman moden macam ni. Macam itulah tanggapan Julia. Tapi semuanya berubah bila pada satu hari ni Julia, lepas tu pramugara kawan dia ni yang kena reject ni, dan Suzy ditempatkan bertugas di flight yang sama, penerbangan yang sama. Tapi bukan dia orang bertiga je lah, adalah kru-kru kabin yang lain bertugas dalam flight tu. Bila flight tu dah berlepas, dah sampai di udara, kawan Julia yang pramugara ni panggil Julia. Dia bercakap dengan Julia. Hari tu kau tak percaya kan bila aku cakap Suzy pakai susuk? Hari ni aku akan buktikan dekat kau. Lepas tu pramugara tu tunjuk ada sesuatu dekat tangan dia. Julia pun tengoklah. Ada beberapa helai daun pada tangan pramugara tu. Julia pun tanya, daun apa ni? Daun apa yang kau bawa ni? Pramugara tu pun bagi tahulah Julia. Daun ni sebenarnya adalah daun pokok kelo. Pokok kelo ni sebenarnya dia adalah pokok ubat. Boleh dijadikan ubat daripada akar. Lepas tu dia punya batang tu, daun dan buah kelo, semuanya boleh dijadikan ubat. Macam-macam khasiat lah. Kalau akar dia tu, bila direbus, air rebusan akar pokok kelo ni boleh dijadikan ubat untuk menurunkan suhu badan yang tinggi. Maknanya kalau demam, kalau suhu badan tinggi, heat stroke ke boleh minum air rebusan pokok kelo. Air rebusan akar dia tu. Samalah dengan buah dia. Buah kelo dia bentuk macam bendi tu, tapi dia kecil sikit. Lepas tu dia panjang. Boleh dimakan dengan nasi. Makan seperti ulam.
Daun kelor pun macam tu, ada khasiat tersendiri. Daun kelor ni dia kecil aja, macam bulat-bulat macam tu, kecil-kecil. Tapi yang ramai tak tahu, daun pokok kelor ni ada kegunaan lain. Kata pramugara tu, daun pokok kelor ni boleh detect sekiranya seseorang tu memakai susuk. Sebab orang yang pakai susuk sangat-sangat takut dengan daun pokok kelor ni. Dia macam kalah dengan daun pokok kelor. Memang macam tu. Orang yang pakai susuk tak boleh nak sentuh, tak boleh nak pergi dekat, dan apatah lagi nak langkah daun pokok kelor ni. Lepas pramugara tu dah terangkan pada Julia, dia pun ambil daun pokok kelor tu, dia taburkan dekat satu tempat, dekat atas lantai kabin tu. Tempat di mana ada gerbang yang memisahkan bilik kabin kru, bilik utility, tempat kabin kru berehat, dan juga ada tempat untuk sediakan makanan dan minuman untuk penumpang. Tempat yang memisahkan antara tempat tu dan ruangan passenger, ruangan barisan kerusi penumpang. Dekat situlah dia letak. Tempat selalu orang berulang-alik, kabin kru berulang-alik. Bila pramugara tu dah letakkan dekat situ, dia pun tunggu bersama-sama dengan Julia. Tunggu nak tengok lah macam mana reaksi si Suzy ni bila sampai dekat daun tu. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, nampaklah Suzy nak lalu dekat kawasan tu. Bila Suzy melangkah, dah dekat nak sampai dekat daun kelor tu, dia seolah-olah boleh detect keberadaan daun kelor. Dia nampak daun tu. Bila Suzy nampak aja daun tu, dia terus menjerit macam orang histeria. Sangat kuat dia menjerit. Memang nampak sangat dia terkejut, sampai dia tersungkur, terjatuh ke belakang. Bila Suzy dah menjerit macam tu, semua orang terkejut lah. Passenger, penumpang ni, kabin kru, semuanya terperanjat, terkejut. Semua orang toleh pandang ke arah Suzy. Masa tu adalah salah seorang daripada kabin kru ni tanya Suzy. Dia orang berkomunikasi dengan bahasa Inggeris lah. "Suzy, you ni dah kenapa? Kenapa menjerit kuat macam tu?" Suzy pula masa tu dia macam gabra, dia macam terpinga-pinga. Dia seolah-olah mencari idea apa yang dia nak cakap. Akhirnya Suzy pun bercakap. Ditunjuk ke arah daun-daun tu. Suzy kata dia nampak ada lipas tadi dekat kawasan daun tu, dan dia minta tolong supaya alihkan daun tu, tolong buang. Jadi kabin kru yang bertanya ni, dia tolonglah kutip daun-daun tu, dan dibuang dalam tong sampah. Lepas daun kelor tu dah dibuang dalam tong sampah, barulah Suzy ni okey. Dia bangun, dia berjalan macam biasa, macam tak ada apa-apa berlaku. Bila dah jadi macam tu, barulah Julia percaya. Mungkin betul lah apa yang kawan dia si pramugara ni cakap. Mungkin betul Suzy ada memakai susuk. Itulah kisah yang diceritakan oleh Julia berkenaan dengan seorang pramugari di syarikat penerbangan tempat dia bekerja yang dikatakan cantik kerana memakai susuk. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Rahman untuk memudahkan cerita. Rahman dah berkeluarga, ada seorang isteri dan seorang anak. Dia orang bertiga ni hidup menumpang di rumah mertua. Mertua Rahman, mak kepada isteri dia lah. Rahman bekerja biasa aja. Gaji pun tak berapa besar. Cukuplah untuk menjaga keluarga dia, cukup-cukup aja. Dan adalah lebihan sikit untuk disimpan. Rahman tak ada kenderaan, tak ada motor, tak ada kereta. Dia pergi kerja memang naik bas saja. Tapi walaupun hidup dia macam tu, Rahman masih lagi bercita-cita nak ada kediaman sendiri. Jadi dia ada simpan duit. Setiap bulan gaji masuk, dia akan save. Ada sedikit amount duit tu yang dia simpan. Jadi lama kelamaan duit tu menjadi banyak. Dia tanah dah ada, tinggal nak bina rumah saja. Jadi dipendekkan cerita, berkat usaha dia yang tak putus-putus tu, dia berjayalah kumpulkan duit. Siaplah sebiji rumah. Tapi rumah tak besar sangat lah, rumah 2 bilik. Cukuplah untuk Rahman 3 beranak. Jarak antara rumah mertua Rahman dan juga rumah baru dia tu agak jauh, mengambil masa sekitar 1 jam untuk sampai. Bila sebut rumah baru ni, memang kosong lah, tak ada apa-apa dekat dalam tu. Api, air dah ada, cuma perabot tak ada. Tak ada sofa, tak ada barang-barang dalam bilik, semuanya tak ada lagi. Jadi Rahman pun teruslah berusaha simpan duit nak beli perabot. Jadi benda pertama yang Rahman buat bila dah ada duit, dia nak beli set bilik tidur untuk anak dia. Dalam rumah tu ada 2 bilik. Satu bilik untuk Rahman dan juga isteri dia.
satu lagi bilik untuk anak tunggal dia. Dia akan belikan set bilik tidur untuk anak dia dulu. Jadi Rahman pun pergilah dekat kedai perabot, nak pilih perabot anak dia lah, set bilik tidur. Bila dah pilih, dah beli, bincang pula bila nak hantar. Jadi syarikat kedai perabot tu nak hantar set bilik tidur ni ke rumah baru Rahman esok hari, pagi, pukul 9 pagi. Jadi pada masa tu Rahman ada dua pilihan, sebab dia memang kena tunggu masa pekerja kedai perabot tu hantar perabot. Bila dia ada dekat rumah baru tu, dia boleh tolong bukakan pintu, bukakan pintu, tunjuk bilik mana yang dia nak letakkan set bilik tidur tu. Kalau dia tak ada dekat rumah masa orang nak hantar, memang boleh dihantar, tapi pekerja perabot tu sekadar tinggalkan dekat luar sahaja. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, Rahman kena naik bas daripada rumah mak mentua dia tu, kena sampai di rumah baru sebelum jam 9 pagi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua pula, Rahman boleh bermalam, boleh tidur di rumah baru dia tu. Maknanya esok pagi dah tak susah lah. Tunggu aja lori tu datang, lori kedai perabot. Bila lori kedai perabot dah datang, dia sekadar buka pintu aja. Buka pintu, kemudian tunjuk dekat mana bilik yang dia nak pasang perabot tu semua. Akhirnya Rahman buat keputusan untuk tidur di rumah baru dia tu. Jadi balik aja di rumah mentua dia, Rahman mula berkemas, ambil satu beg, isilah apa yang patut untuk bermalam di rumah baru dia. Letak bantal kecil, letak selimut, letak kain pelekat. Lepas tu isteri Rahman sediakan barang-barang mandi, sabun, ubat gigi, berus gigi, tuala, apa semua letak dalam beg tu. Dan Rahman pada masa tu dia letakkan juga satu surah Yasin dalam beg. Bila dah selesai berkemas, Rahman pun mulalah tunggu bas di stesen bas. Lebih kurang pukul 9.30, 9 lebih, sampailah bas. Rahman pun naik. Sekitar pukul 10.30, 10 lebih, sampailah Rahman di rumah baru dia. Bila dah sampai tu, Rahman pun bukalah pintu, buka kunci, buka pintu, petik switch lampu, dipasang semua lampu. Lepas Rahman dah buka semua lampu, Rahman pun duduk berehat. Duduk berehat di ruang tamu. Masa terus berjalan, daripada pukul 10 lebih dah jadi pukul 11, sampailah pukul 12.30 malam. Mata Rahman dah mula mengantuk. Jadi Rahman pun dia ambil lah beg dia. Dia keluarkan kain pelekat, dia keluarkan bantal kecil tu, dan dia keluarkan selimut. Dia bentangkan kain pelekat tu nak buat alas, nak berbaring. Tapi sebelum berbaring tu, Rahman pergi tutup dulu lampu bilik semua ditutup. Lepas tu lampu ruang tamu, cuma satu lampu aja yang Rahman biarkan terbuka, lampu dapur. Bila dah siap tutup lampu, Rahman pun pergi balik dekat tempat dia bentangkan kain pelekat tadi. Mula berbaring dekat situ. Berbaring, pejamkan mata. Baru saja nak tidur, tiba-tiba Rahman terdengar bunyi bising. Bunyi seolah-olah pintu bergerak. Bergerak, tertutup, terbuka. Dia punya ensel pintu berbunyi. Bila Rahman tengok, memang betul pintu tu bergerak. Salah satu pintu. Pintu bilik tempat dia nak letakkan perabot anak dia esok pagi. Rahman nampak dengan mata kepala sendiri. Pintu tu bergerak-gerak, macam ada orang main pintu tu. Bila dah tengok keadaan jadi macam tu, Rahman pun bangun. Bangun pergi berjalan menuju ke arah pintu bilik tu. Rahman pegang pintu bilik tu. Pegang pintu bilik tu, dia tutup. Tapi Rahman tengok, rupanya dia punya pintu tu tak berapa elok. Maknanya bila ditutup rapat, dia akan terbuka semula. Jadi Rahman pun fikir nak buat macam mana ni. Dia nak tidur. Kalau bunyi bising macam ni, susah dia nak tidur. Jadi Rahman pun dia pergilah berjalan di sekitar dalam rumah tu. Dia pergi sampai ke dapur. Bila Rahman dah sampai dekat dapur, Rahman tengok ada satu tong cat. Tong cat yang dah kosong. Rahman pun ambil tong cat tu. Dia ambil tong cat tu, dia bawa pergi dekat pintu bilik anak dia tu. Dia sendal dekat situ. Lepas tu pintu tu dah tak bergerak. Barulah Rahman pergi berbaring semula. Rahman berbaring, cuba nak lelapkan mata. Baru saja nak tertidur, tiba-tiba Rahman terdengar bunyi yang sangat kuat. Dengar seperti ada objek yang terpelanting, yang tercampak. Bila dah dengar bunyi bising macam tu, Rahman terperanjat. Terbangun dia. Terbangun dalam keadaan yang terkejut. Bila Rahman tengok, tong cat yang diletak dekat bilik tu tadi, dekat pintu bilik tu, sendal pintu bilik tu, sekarang ni dah berada di tepi dinding, dekat ruang tamu. Daripada apa yang Rahman dengar tadi, dan Rahman tengok sekarang ni, kedudukan tong cat tu seolah-olah macam ada orang campak ataupun tendang tong cat tu daripada pintu bilik sampailah ke ruang tamu.
Dan pada masa yang sama, pintu tu bergerak semula. Bergerak seolah-olah nak terbuka, nak tertutup. Macam tu. Dan bunyi tu sangat bising. Bunyi engsel pintu. Rahman mula bercakap dalam hati. Tak boleh jadi ni. Ada benda tak kena ni. Rahman pun keluarkan surah Yasin yang diletak dalam beg. Dia keluarkan, dia mula baca. Sepanjang Rahmat membaca surah Yasin tu, pintu tu tak henti-henti bergerak. Bergerak, terbuka, tertutup. Tapi tak tutup rapat. Dia bergerak-gerak macam tu. Memang bising lah bunyi engsel pintu tu. Tapi Rahman tak peduli. Rahman teruskan bacaan dia. Dia jaga bacaan dia nak bagi betul. Bila dah bacaan surah Yasin tu dah nak habis, pintu tu makin perlahan bergerak. Dan akhirnya bila dah habis baca, Rahman dah selesai baca surah Yasin tu, pintu tu berhenti. Tak bergerak lagi. Rahman berasa lega. Alhamdulillah. Pintu dah berhenti bergerak. Rahman pun tutup balik surah Yasin dia, simpan balik dalam beg. Rahman bangun, berjalan pergi ambil tongcat tu. Dia letak semula dekat pintu bilik, disendarkan semula dekat pintu bilik tu. Kemudiannya, Rahman buka suis lampu bilik tu. Lampu dalam bilik tu menyala. Bila dah selesai buat semua benda tu, Rahman pun mula berjalan semula ke arah tempat dia berbaring tadi. Rahman baring, tutup mata. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, Rahman mula rasa mengantuk. Baru saja dia nak terlelap, tiba-tiba Rahman terasa seolah-olah badan dia yang sedang berbaring ni dilangkah oleh seseorang. Memang Rahman boleh rasa orang tu langkah badan dia. Dan terasa seperti orang ni memakai kain. Dan boleh rasa seolah-olah orang tu sedang berjalan menuju ke arah dalam bilik. Dan tak lama lepas tu, Rahman terdengar bunyi daripada dalam bilik. Bilik yang dibuka lampu tadi. Terdengar seperti ada orang main suis. Buka tutup suis. Bila Rahman buka mata, Rahman terus memandang ke arah dalam bilik tu. Bilik tu gelap. Padahal tadi Rahman dah buka lampu dalam bilik tu. Jadi siapa yang tutup lampu dalam bilik tu? Dan bila Rahman perhatikan betul-betul, ada satu lembaga sedang berdiri dalam bilik tu. Lembaga tu, badan dia hitam legap, nampak macam perempuan, berambut panjang, menjurai sampai ke bawah. Perempuan tu sedang berdiri tercegat, memandang ke arah Rahman. Bila Rahman ternampak aja lembaga tu, Rahman menjadi takut. Badan dia berpeluh dan dia menggigil ketakutan. Tapi Rahman cuba lawan perasaan takut tu. Rahman capai semula surah Yasin dalam beg dia. Dia buka semula. Dia baca sekali lagi surah Yasin. Sepanjang membaca surah Yasin tu, Rahman langsung tak pandang ke arah bilik. Rahman hanya fokus dengan bacaan dia. Bila dah habis, Rahman pandang semula ke arah bilik. Lembaga tu dah hilang. Alhamdulillah. Rahman tutup semula surah Yasin, simpan dalam beg. Tapi masa tu Rahman dia masih lagi rasa takut. Rasa takut masih lagi belum hilang. Jadi Rahman pun berbaring semula. Cuba nak tidur. Tapi memang susah nak tidur. Sebab dah kena macam-macam gangguan pada malam tu. Jadi Rahman ni dia ikhtiar lah. Dia baca selawat, tak henti-henti dekat mulut dia. Baca selawat, baca zikir. Akhirnya Rahman pun terlelap. Sampailah ke pagi. Keesokan paginya, jam 9 pagi, macam yang dijanjikan. Pukul 9 pagi, sampailah satu lori ni. Lori daripada kedai perabot. Semuanya berjalan lancar lah. Perabot tu diturunkan, dipasang dalam bilik anak Rahman. Rahman rasa sangat gembira. Rasa berpuas hati lah. Tak sia-sia dia tunggu semalam. Dia tidur dekat dalam rumah tu. Jadi dipendekkan cerita, Rahman sebelum dia bawa anak isteri dia pindah ke rumah tu, bila perabot dah cukup semua, dia tak terus pindah masuk. Dia panggil dulu orang-orang kampung. Tolong buat solat hajat, majlis bacaan surah Yasin dan solat hajat di rumah tu. Selepas dah buat semua benda tu, barulah dia dan juga anak isteri dia pindah dalam rumah tu. Dan Alhamdulillah, dah tak ada lagi sebarang gangguan. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Adnan untuk memudahkan cerita. Adnan adalah seorang pemandu teksi. Dia memandu shift malam lah. Pada satu malam ni macam biasa, dia memandu teksi pada waktu malam. Adnan baru saja menurunkan seorang penumpang. Dah bayar semua, Adnan pun sambunglah memandu. Tak lama lepas tu, dekat depan, nampaklah ada beberapa orang sedang berdiri dekat tepi jalan, melambai-lambai tahan teksi Adnan. Adnan rasa seronok lah masa tu. Wah, murah rezeki aku malam ni. Adnan pun perlahankan teksi dia, berhenti betul-betul dekat depan kumpulan orang tadi. Lepas tu nampaklah orang yang tunggu dekat tepi jalan tu buka pintu di bahagian belakang. Tapi orang ni
dia buka pintu sikit, dia jenguk ke dalam, dia cakap, ada orang rupanya. Kemudian dia tutup balik pintu tu. Bila melihat keadaan macam tu, Adnan rasa pelik. Mana ada orang dekat belakang? Adnan tengok menggunakan cermin pandang belakang. Memang betul, tak ada orang dekat belakang. Lepas tu Adnan perasan, dekat belakang dia sekarang ni, ada lagi sebuah kereta, sebuah teksi sedang berhenti. Dan boleh nampak lah, orang yang berdiri dekat tepi jalan tu ramai-ramai naik teksi yang ada dekat belakang tu. Jadi pada masa tu Adnan cuma fikir, tak apalah, tak ada rezeki aku kot, aku cari dekat tempat lain. Adnan mula nak memandu. Masa itulah Adnan sekali lagi memandang dekat cermin pandang belakang. Adnan ternampak ada seorang perempuan sedang duduk di kursi belakang. Adnan terkejutlah masa tu. Nasib baik masa tu Adnan tak pandu laju, dia baru saja nak bergerak. Adnan berhentikan semula teksi dia. Bila teksi dah berhenti di tepi jalan, Adnan toleh ke arah belakang. Memang tak ada siapa-siapa dekat belakang. Jantung Adnan berdebar. Adnan dah mula rasa takut. Mulut Adnan tak henti-henti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Adnan buka pintu teksi dia, dia keluar, dia cuba tenangkan diri. 2-3 minit lepas tu, Adnan buka pintu belakang, dia nak tengok. Memang betul, tak ada orang perempuan tadi. Tapi, walaupun perempuan tu tak ada benda lain yang Adnan nampak. Adnan nampak dekat bahagian tempat letak kaki dekat belakang, ada satu beg, beg yang panjang. Adnan mula berfikir, beg siapa pula ni? Boleh jadi beg ni adalah milik penumpang dia yang terakhir tadi, yang diturunkan tadi. Kemudian Adnan berfikir, mungkin orang tadi yang buka pintu teksi dia dekat belakang tadi tak jadi nak naik sebab nampak beg ni. Boleh jadi. Jadi Adnan pun dia nak alihlah beg ni dekat bonet dia. Adnan pun angkat beg tu. Tapi masa Adnan nak angkat tu, Adnan rasa beg tu sangat-sangat berat. Berat lain macam. Tapi Adnan tetap berusaha. Dia angkat beg tu, dia letak dekat luar, dekat tepi jalan. Masa tu barulah Adnan teringat, orang tadi kalau tak silap dia cakap, ada orang. Maknanya apa yang orang tu nampak bukanlah beg ni, tapi memang ada orang yang duduk dekat kursi belakang masa tu. Adnan tiba-tiba rasa nak tahu apa yang ada dalam beg tu. Adnan pun buka zip beg tu. Adnan tengok ada 4 bekas besi. Bila Adnan tengok betul-betul bekas besi tu, dia macam pernah tengok bekas macam ni. Kalau tak silap Adnan, bekas besi ni adalah tempat simpan abu mayat bagi orang-orang yang bukan Islam. Mengucap panjang Adnan pada masa tu. Adnan cepat-cepat zip balik beg tu, dia letak balik dekat kursi belakang. Adnan mula berfikir masa tu, beg ni kalau tak silap Adnan adalah milik penumpang terakhir tadi yang diturunkan dekat belakang tadi. Tak jauh. Jadi Adnan pun dia letak balik beg tu dalam kereta dekat kursi belakang. Dia mula memandu, buat U-turn, pusing balik ke belakang. Dan bila dah sampai dekat tempat dia turunkan penumpang tadi, memang betul penumpang tu masih ada dekat situ, bercakap dengan telefon. Bila penumpang tu nampak Adnan, penumpang tu tersenyum, seolah-olah sangat gembira. Dia terus pergi ke arah Adnan. Adnan pun tanya penumpang tu, kamu ada tertinggal beg kan dekat belakang tadi? Penumpang tu pun jawab, yelah, saya tertinggal beg tadi. Minta maaf lah, terima kasih banyak-banyak sebab patah balik hantar beg ni dekat saya. Kata penumpang tu, barang yang ada dalam beg tu sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting. Kalau dia kehilangan benda tu, dia akan susah. Jadi dipendekkan cerita, Rahman pun bukalah pintu belakang, bagi beg tu pada penumpang tadi. Penumpang tu sekali lagi berterima kasih banyak-banyak kepada Rahman. Bila semua dah selesai, Rahman pun masuk balik dalam teksi dia, sambung memandu, cari penumpang di tempat lain. Dan Alhamdulillah, dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku. Itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh Adnan berlaku kepada dia ketika memandu teksi pada waktu malam. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi dalam video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.